Hello semua, selamat pagi dan selamat berhujung minggu Asia. Anda tentunya ditemani oleh saya, Sharon Kezia, dalam edisi Sejahtera Asia Hujung Minggu. Jadi hari ini kita bersiaran pada hari Sabtu, 17 Julai bersama dengan 7 Zulhijjah 1442 Hijrah hanya di TVS saluran 122 Astro dan MyTV. Apa khabar anda semua? Kami di Sejahtera Asia sentiasa doakan dan harapkan anda sekeluarga sihat-sihat hendaknya. Dan kepada anda yang mungkin pada ketika ini tengah bersiap sedia untuk turun ke tempat kerja ataupun mungkin tengah bersiap sedia untuk bekerja dari rumah, kami ucapkan selamat hari bekerja. Dan kepada anda yang pada ketika ini tengah bersantai-santai bersama keluarga, mungkin tengah menyediakan juadah sarapan pagi dan juga makanan tengah hari. Terus kekal setia bersama saya sehingga ke penghujung rancangan kerana kita ada topik yang menarik yang akan dikupaskan dan akan dibincangkan bersama dengan tetamu-tetamu istimewa kita. Ingin tahu siapakah tetamu yang akan membincangkan dan mengupas topik ini bersama saya? Terus kekal setia bersama saya sehingga ke penghujung rancangan. Jadi topik yang akan kita kupaskan pada pagi ini adalah lahirnya peluang kerjaya semasa PKP dan e-sport di Sarawak. Jadi saya kira kedua-dua buah topik ini merupakan satu topik yang sesuai dengan keadaan kita yang masih lagi dalam fasa PKP dan juga masih lagi dalam fasa pemvaksinan. Jadi saya kira topik pada hari ini adalah sesuai untuk sama-sama kita jadikan rujukan dan motivasi suatu hari kelak. Jadi seperti biasa, saya akan kongsikan dengan anda informasi terkini dan juga viral. Jadi hari ini saya akan kongsikan dengan anda. Saya kira apa yang saya akan kongsikan ini adalah satu perkara ataupun situasi yang semua orang lalui dan semua orang rasai. Adakah anda merasakan masa berlalu dengan pantas? Semenjak kita dalam fasa PKP ini, saya kira bukan anda sahaja, saya turut merasa terkesan bahawa kita rasa bahawa masa ini berlalu dengan sangat pantas, di mana kita tiada lagi hari cuti atau hujung minggu, rutin harian yang sama tanpa memori yang baru, semakin berusia, semakin cepat masa berlalu dan tiada banyak kenangan memori baru sepanjang PKP. Jadi saya kira perkara ini semua adalah satu situasi yang kita lalui bersama-sama di mana sebab kita berada di rumah jika tidak mempunyai apa-apa keperluan untuk berada di luar. Apabila kita banyak menghabiskan masa, kita banyak meluangkan masa di rumah, maka kita tidak rasa bahawa masa itu telah berlalu dengan cepat. Dan juga kita juga melakukan rutin harian yang sama di mana apabila kita bangun waktu pagi, kita menyediakan juadah sarapan pagi dan kita mula bekerja dari rumah, bagi yang bekerja dari rumah dan bagi yang mendapat kebenaran untuk keluar bekerja juga melalui perkara yang sama. Jadi saya kira memang boleh dikatakan kehidupan ini, situasi yang kita lalui di sini adalah agak membosankan, namun kita terpaksa akur kerana situasi semasa tidak mengizinkan untuk kita lalui kehidupan seperti sebelum ini. Dan pada itu juga saya ingin kongsikan dengan anda beberapa komen daripada orang ramai berkenaan dengan topik ini. Siti Nurjihan mengatakan bahawa saya rasa masa begitu pantas di rumah. Masak, Google Meet, attend semua subjek sekolah anak-anak. Dan Rahman juga mengatakan, betul lah, hari-hari pergi dapur, lepas tu pergi ruang tamu, kemudian masuk bilik, lepas itu pergi balik semula, ulang dan ulang dan ulang. Aktiviti yang sama saja setiap hari. Semoga cepatlah berakhirnya pandemik ini. Dan juga di sini juga Nina berkongsikan, betul lah, sampai lupa hari apa. Selalu tiap minggu mesti balik kampung kat Perak. Sekarang dah berbulan terkurung, koyak jugalah mental ni. Video call tak sama dengan face to face. Dan juga Vanilla juga mengakui bahawa betul sangat, saya selalu begitu. Sejak PKP ini, ingatkan hari Selasa, rupa-rupanya dah hari Rabu. Fikiran kosong, rasa macam zombie pun ada. Jadi itu adalah sedikit sebanyak komen-komen dan pandangan yang dilemparkan dan dilontarkan oleh orang ramai berkenaan dengan isu apabila terpaksa berada di rumah dan juga masa berlalu dengan begitu pantas. Jadi saya kira memang saya boleh katakan di sini bahawa seluruh rakyat Malaysia merasakan situasi yang sama di mana terpaksa melalui rutin harian yang berulang-ulang di rumah. Namun pada hari ini saya ingin kongsikan dengan anda beberapa tips untuk menghindari bosan apabila berada di rumah.
Tips yang pertama ni saya sangat sukalah. Saya kira khususnya kepada wanita ni memang suka, iaitu lakukan senaman. Jadi kepada anda khususnya ibu bapa yang pada sebelum ini agak sibuk bekerja dan tidak mempunyai masa untuk melakukan senaman, maka pada kita ini merupakan satu masa yang sesuai untuk anda lakukan senaman di rumah. Antara senaman yang anda boleh lakukan di rumah adalah seperti yoga, seperti zumba, seperti konga, seperti pilates, tabata dan sebagainya. Kesemua senaman ini anda boleh dapati ataupun muat turun daripada YouTube, daripada laman-laman sosial di mana kita tengok terdapat ramai daripada instruktor-instruktor yang diiktiraf melakukan senaman sebagai rujukan kepada kita semua. Dan juga saya perhatikan bahawa sejak PKP ini aktiviti skipping rope akan viral, di mana kita dapat lihat kebanyakan orang berada di rumah dapat melakukan aktiviti skipping rope bersama anak-anak. Jadi pada ketika ini masa boleh diluangkan untuk melakukan senaman bersama ahli keluarga yang lain. Anda boleh lakukan pada waktu pagi ataupun anda boleh lakukan di sebelah petang, bergantung kepada kelapangan masa anda. Jadi satu keluarga tu bukanlah saja boleh makan tidur kan seperti yang dikongsikan oleh orang ramai tadi, tapi boleh juga melakukan aktiviti senaman untuk mengeluarkan peduh. Jadi badan sentiasa sihat. Satu keluarga tu akan sihat sebab melakukan aktiviti riadah bersama-sama, dan juga aktiviti riadah dilakukan adalah selamat sebab kita lakukan di persekitaran rumah sahaja. Jadi di situ kita dapat luangkan masa bersama dengan ahli keluarga dalam melakukan aktiviti senaman. Jadi hubungan itu dapat dieratkan secara tidak langsung. Dan antara tip yang seterusnya adalah belajar masak, family time dan bersihkan rumah. Jadi saya kira jika kita lihat tahun lepas tulal di laman sosial di mana kebanyakan daripada kita tak tahu apa nak lakukan di rumah, pelbagai resipi baru tulal di laman sosial seperti Dolgana Coffee, kalau kita dapat lihat seperti apam balik yang kita dapat lihat banyak viral sebelum ini semasa fasa PKP. Jadi ini juga merupakan masa untuk, ini bukan sahaja takluk kepada wanita. Yang kaum lelaki juga anda boleh gunakan masa ini untuk belajar masak bersama-sama isteri dan bersama-sama anak sekali. Kita perlu latih anak kita dari kecil ini bagaimana untuk memasak supaya nanti mereka dapat berdikari apabila mereka berjauhan daripada kita. Jadi secara tak langsung apabila kita belajar memasak, kita membersihkan rumah bersama-sama dengan ahli keluarga yang lain, hubungan kekeluargaan itu akan bertambah erat. Kerana pada ketika ini juga sahaja bila kita lihat di mana ibu bapa banyak menghabiskan masa di rumah berbanding sebelum ini di mana mereka bekerja, dan kadang-kadang masa yang diluangkan bersama anak itu agak terhad kerana kengkangan masa bekerja. Jadi saya kira masa PKP ini merupakan masa yang sangat sesuai untuk para ibu bapa meluangkan masa bersama anak-anak melakukan pelbagai aktiviti di rumah bagi mengelakkan kebosanan anak-anak, terutamanya anak-anak yang belajar dari rumah. Kita faham ya, setiap hari mereka menghadap laptop, mereka menghadap komputer untuk pembelajaran atas talian. Jadi mungkin kita boleh luangkan masa bersama anak-anak untuk melakukan aktiviti yang lain supaya mereka tidak merasa bosan ataupun kita boleh katakan di sini burn out kerana pembelajaran atas talian. Jadi secara tak langsung semua aktiviti yang dilakukan bersama akan mengeratkan hubungan kekeluargaan. Itu yang saya suka sekali, mengeratkan hubungan antara keluarga. Dan juga antara tipsnya juga adalah ikuti kelas-kelas seperti kursus-kursus diet, kelas-kelas kursus seperti deko, berkebun, mendandan, menjahit dan sebagainya. Jadi dalam fasa ini kita dapat meningkatkan kemahiran kita dapat mengembangkan potensi yang kita ada. Mana kita tahu kan selama ni kita tidak pernah, sebagai contoh kita tidak pernah menjahit, tapi mungkin masa PKP ini kita belajar melalui kursus-kursus atas talian, kita dapat menyedari bahawa kita ada bakat dalam mendandan, dalam menjahit, dalam mendekor rumah. Mungkin ada bakat yang terpendam di situ, cuma kita belum discover our talent. Jadi itulah dia sedikit sebanyak perkongsian saya kepada anda yang merasa agak bosan di rumah dan merasa masa berlalu dengan begitu pantas sepanjang PKP ini. Sebenarnya terdapat banyak lagi tips yang anda boleh lakukan. Itu adalah antara tips yang saya kongsikan bersama anda supaya anda tak bosanlah kan. Macam hari ini, hari Sabtu ini, mungkin selepas ini anda boleh luangkan masa bersama anak-anak anda menghiasi rumah ataupun berkebun. Seronok kan aktiviti kita lakukan bersama anak-anak kita sambil mengeluarkan peluh, sambil kita mengeratkan hubungan silaturahim di antara ahli keluarga kita. Jadi kepada anda semua, selepas ini
saya akan bawakan anda tetamu yang akan mengupas topik kita pada hari ini. Terus kekal setia bersama saya, Sharon Kezia, hanya dalam siaran Sejahtera Asia. Ya, kembali bersama saya Sharon Kezia hanya dalam siaran Sejahtera Asia edisi hujung minggu. Jadi saya kira pada ketika ini anda sudah menyiapkan juadah sarapan anda untuk menonton bersama saya pada pagi ini. Jadi hari ini kita akan kupaskan topik yang berkaitan dengan pandemik yang melanda negara kita. Kalau kita lihat, penurunan kestabilan ekonomi dunia terjadi kerana kewujudan virus baru yang menjangkiti dunia pada masa kini, iaitu coronavirus COVID-19. Pandemik COVID-19 mendatangkan kesan langsung kepada ekosistem perniagaan domestik seperti industri makanan dan minuman, industri pembinaan dan pembuatan, industri pelancongan serta industri pertanian, pembinaan dan penghidmatan. Jadi hal ini sekaligus mengakibatkan ramai dalam kalangan kita yang kehilangan punca pendapatan. Kita faham bahawa sumber pendapatan semua lapisan masyarakat terjejas ekoran pandemik yang melanda negara kita yang tengah kita lalui pada ketika ini. Pagi ini kita akan membincangkan bagaimana pekerja yang hilang punca pendapatan dan tidak mengerti selok-belok untuk memulakan perniagaan. Bersama dengan tetamu kita, Puan Fariza binti Umar. Selamat pagi Puan Fariza. Puan Farisa. Puan Fariza, selamat pagi. Selamat pagi, Sharon. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Okey. Jadi sebagai permulaanlah Puan Fariza, mungkin boleh kongsikan jika terlihat kebelakangan ini banyak perniagaan yang terjejas kerana tidak boleh beroperasi seperti sedia kala. Jadi apakah pendapat Puan Fariza sendiri? Okey, terima kasih atas soalan. Memang tidak dapat dinafikan musim pandemik ni ramai sangat yang terkesan. Banyak golongan-golongan yang terkesan, terutamanya golongan usahawan. Golongan usahawan. Banyak perniagaan yang orang kata pendapatan jatuh, kemudian ada yang gulung tikar dan sebagainya lah. Kalau saya sendiri, memang saya punya pendapatan perniagaan drop sehingga 80%. Jadi semua orang terkesan dengan pandemik kali ini. Betul. Jadi kalau kita lihat memang kebanyakan yang terkesan adalah golongan yang bekerja sendiri dan juga golongan yang mengusahakan perniagaan sendiri, khususnya kepada perniagaan-perniagaan. Jadi untuk pengetahuan anda semua, Puan Farisa ini merupakan pengusaha donat yang terkenal. Jadi saya kira masyarakat Negeri Sarawak memang tahu dah. Kalau saya sebut Dofa Donat, jadi kepada anda semua, inilah dia pemilik kepala Dofa Donat. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit sebagai usahawan yang mengusahakan perniagaan sendiri. Bagaimana Puan Farisa dapat bertahan sehingga ke hari ini jika kita lihat perniagaan juga tidak dapat dijalankan seperti biasa? Okey, baik. Dia macam mana kita nak sustainkan kita punya bisnes, kita punya perniagaan dalam musim pandemik ni, dia adalah satu cabaran yang sangat mencabarlah. Jadi seperti saya, kalau macam saya sendiri, saya perlu sustainkan saya punya bisnes sebab saya ada pekerja, saya ada komitmen, saya ada banyak lagi saya punya komitmen dan di situ daripada tu saya perlu berfikir di luar kotak untuk sustainkan saya punya perniagaan. Okey, macam mana kita sebagai peniaga ni perlu orang kata macam mana kita nak pertahankan perniagaan kita musim ada orang golong tikar. Betul. Kan, ada yang sampai tak dapat berniaga. Macam mana? So kalau saya sendiri, saya perlu adapt dengan teknologi lah. Sekarang ni, kalau macam contohnya kan, sekarang ni ramai yang menggunakan peluang platform media sosial untuk orang kata untuk memasarkan perniagaan mereka. Seperti menggunakan Facebook, Instagram, untuk TikTok, untuk
mereka marketkan perniagaan mereka. Kalau saya sendiri, saya menggunakan platform media sosial lah. Banyak menggunakan platform media sosial lah. Di samping kiranya kita ubahlah cara berniaga tu dari kedai. Kalau biasanya kita berniaga dekat kedai, kan sekarang ni kedai tutup. Mall pun tak banyak yang kedai-kedai dekat mall pun tak banyak yang buka. Bila kedai tak banyak yang buka, lepas tu kita tak boleh nak keluar sesuka hati, kan? Sekarang ni kita kena stay at home. So macam mana kita nak berniaga seperti sedia kala. So daripada situlah kita kena, sekarang ni kalau saya sendiri media sosial untuk marketkan. Yang keduanya saya buat COD ataupun servis delivery. Macam itulah. Jadi kita dapat lihat tu kepelbagaian yang harus diusahakan untuk adaptasi dengan norma yang kita lalui pada ketika ini. Jadi kalau kita lihat Puan Farisa sendiri, apakah cabaran yang dilalui? Sebab tiba-tiba pandemik melanda, jadi Puan Farisa sendiri kena berfikir secara kreatif bagaimana untuk memasarkan dan bagaimana untuk mengekalkan perniagaan Puan Farisa sendiri. Okey. Sebenarnya memang satu cabaran jugalah. Sebab biasanya saya bergantung dengan penjualan di kedai. Sebab saya ada beberapa buah kedai. Memang kita punya pendapatan memang bergantung dekat kedai lah. Orang customer pergi, ramai yang pergi beli, and then daripada situ kita dapat income dan sebagainya. Kalau musim pandemik ni, macam mana kita nak dapatkan sale seperti sale yang sebelum PKP, sebab kita tahu kan orang ramai tak pergi mall. Lepas tu bila orang ramai tak pergi mall, sale pun drop. Lepas tu memberi kesan lah, sebab yelah kita nak bayar sewa lagi, kita nak bayar pekerja lagi. Okey, antara strategi ataupun saya punya inilah alternatif untuk saya kekalkan ataupun sustainkan saya punya pendapatan, seperti yang saya buat tadi. Saya adakan kempen delivery besar-besaran, Dofa delivery saya buat. Lepas tu saya upah rider untuk, di samping tu kita bantu jugalah yang nak mencari sumber pendapatan, jadi rider Dofa, and then dia orang dapat gaji. Macam itulah. Di samping tu saya juga ada buka ejen. Ejen dekat Serian, dekat Siburan, dekat Kuching, dekat Samarahan sendirilah. So daripada tu, di samping saya berfikir macam mana nak kekalkan saya punya sale, saya punya pendapatan, saya boleh bantu orang lain untuk menjana pendapatan pada masa yang sama. Kalau ejen ada bonus, ada commission dan sebagainya lah. Jadi setakat ni bagaimana sambutan pelanggan atas kalau kita lihat pembelian atas talian melalui ejen-ejen, melalui delivery? Okey, dia ada jugalah perbezaan, kan? Ada juga, dia ada cabaran dia sendiri. Kalau kita buka kedai, kita tak perlu banyak sangat nak post dekat Facebook ataupun media sosial yang lainnya. Kalau selepas daripada ataupun semasa pandemik ni, kita banyak bermain dengan media sosial. Ya, betul. Jadi adakah selagi selepas ni kita akan tahu apakah lagi alternatif lain selain daripada yang dikongsikan oleh Puan Farisa kepada kita, semuanya hanya dalam siaran Sejahtera Asia.
Ya, terima kasih kerana terus kekal setia bersama saya dan juga Puan Farisa binti Umar dalam siaran Sejahtera Asia edisi hujung minggu. Jadi sebentar tadi Puan Farisa telah kongsikan bersama kita apakah alternatif yang telah diambil oleh beliau untuk mengekalkan perniagaan donat beliau, di mana beliau menggunakan banyakkannya beliau menggunakan media sosial ya untuk beliau mempromosikan dan juga untuk menarik perhatian pelanggan-pelanggan yang lain. Jadi kepada anda usahawan di luar sana, kita faham keadaan sekarang sangat tenang di mana premis perniagaan tidak dapat beroperasi seperti biasa, tetapi anda perlu kreatif dalam memikirkan apakah alternatif yang dapat anda lakukan untuk terus mengekalkan perniagaan anda. Di sebelum itu, sebelum kita kupaskan lagi topik ini lebih lanjut bersama dengan Puan Farisa, saya ingin kongsikan dengan anda merujuk kajian dan pemerhatian pakar ekonomi, sukar dijangka berapa lama masa bakal diambil untuk kembali bangkit daripada fasa kemerosotan dan pengangguran kini. Ketidaktentuan sifat pandemik dikuatiri mengakibatkan kemerosotan ekonomi lebih parah dan kemungkinan berlarutan hingga meninggalkan lebih banyak parut ekonomi. Individu perlu mengambil peluang semasa terperangkap di rumah untuk menambah dan mengasah kemahiran atau bakat sedia ada. Terperangkap di rumah ni saya kira adalah keadaan di mana kita tidak dibenarkan untuk berada di rumah kerana masih lagi pandemik, kita digalakkan untuk sentiasa berada di rumah. Jadi hal ini mungkin berguna untuk menjelahkan potensi diri masing-masing dan sekaligus boleh membina kerjaya baru dari rumah sesuai dengan norma baru pada masa kini. Bagi graduan sarjana muda yang berminat melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana atau lebih tinggi, mungkin ini masa yang terbaik bagi anda untuk melaksanakan cita-cita tersebut. Di mana kalau kita lihat, peluang menjalankan projek sebagai pembantu penyelidik juga terbuka luas di samping menjalankan projek penyelidikan dengan kerjasama industri. Jadi kalau kita lihat di sini, walaupun kita rasa terkesan dengan pandemik yang melanda negara kita, namun di sebalik pandemik tersebut ada sinar harapan bagi kita untuk mengembangkan potensi dan bakat kita yang tersembunyi. Kita tidak tahu, mungkin semasa kita berada di rumah, kita banyak meluangkan masa berada di rumah, kita dapat menyedari, kita dapat menjungkil bakat dan potensi yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi seperti yang kita sedia maklum, ramai generasi muda mula berjinak-jinak dengan industri perniagaan. Jadi mungkin boleh Puan kongsikan apa kemahiran utama yang perlu ada dalam dunia perniagaan ini? Okey, baik. Saya suka soalan ni. Okey, saya pun orang muda. Yeah. Okay. Sebagai orang muda, saya nak berkongsi dua poin untuk kita berjaya lah dalam perniagaan ni. Okey, yang pertamanya bagaimana kita uruskan diri kita dan kita punya pemikiran untuk menjadi seorang entrepreneur yang berjaya. Itu poin yang pertama. Apa? Kira di situ macam mindset lah kan? Yes, mindset tu penting. Betul. Mindset. Saya suka tu. Diri sendiri dan mindset kita untuk jadi orang berjaya. Itu basic lah. Kira basic dalam diri kita lah. Okey, contohnya contohnya kan kalau seseorang tu seseorang individu tu mindset dia tak dapat. Tak nak buat, malas, suka meminta-minta. Adakah, saya nak tanya, adakah itu ciri-ciri seorang entrepreneur yang berjaya? Oh tidak, itu kan? memang tak. Kan? Jadi, seorang entrepreneur yang berjaya mesti memecahkan semua ciri-ciri itulah kepada sesuatu yang positif. Kalau malas, kita buang sikap malas. Kalau tak tahu, kita tanya. Kalau tak ada, kita jangan meminta-minta. Kita kena usaha sendiri. Kalau tak ada kemahiran, kita belajar. Betul. So, the first thing adalah diri kita sendiri. Sebagai seorang anak muda, benda yang pertama paling penting adalah kita sendiri, mindset kita untuk menjadi seorang yang berjaya. Macam itulah. Saya suka apa yang dikongsikan oleh Puan Farisa tersebut, di mana dia mengatakan bahawa yang pertama adalah diri sendiri dan kedua adalah cara pemikiran kita. Di sini saya dapat lihat memang betul, bukan saja untuk memulakan perniagaan ataupun bagi yang baru nak berjinak-jinak dengan perniagaan, tetapi saya kira ini boleh diaplikasikan oleh seluruh pekerjaan ataupun apa-apa saja yang anda ingin lakukan dalam hidup ini, di mana diri sendiri adalah penentu kejayaan anda dan dia bergantung kepada pemikiran anda
anda sendiri. Kerana sekiranya anda merasakan diri anda tu lemah dan Betul. sekiranya anda asyik berfikiran negatif tentang diri anda, maka anda tidak akan ke mana-mana. Kerana pemikiran kita ni dikawal oleh diri kita sendiri. Jadi kalau kita ingin berjaya dan kita ingin terus maju dalam kehidupan kita, kita perlu sentiasa berfikiran positif dan maju ke depan. Segala pemikiran kita, segala mindset kita, segala jati diri kita tu perlu ada untuk kita meneruskan kehidupan kita dengan lebih berjaya. Tapi saya tahu mungkin ada dalam kalangan anda berkata lebih mudah untuk berkata-kata daripada melakukannya. Saya faham. Sebab semua dalam kalangan kita ni ada jatuh bangunnya dalam kehidupan kita. Tapi kita bergantung kepada diri kita sendiri kan Puan Fariza untuk membangunkan diri sendiri itu. Yang keduanya, apabila kita settle dah, kita punya dalaman tadi, mindset kita dah betul, kita tak ada rasa malas, kita ada semangat untuk bangkit. Dan yang keduanya adalah kemahiran teknikal. Kemahiran teknikal. Apa tu kemahiran teknikal? Okey, kalau contohnya kan saya bagi contoh, kalau seseorang individu tu minat dalam masakan, kena mahirkan, kena cari ilmu, kena cari teknik untuk masak sedap, masak untuk kita bisnes. Kalau minat dengan komputer ataupun minat dengan teknologi, kita ceburkan, kita cari kemahiran dalam bidang yang kita minat. Maksudnya kat sini saya tekankan yang pertama tadi, diri sendiri. Bagaimana kita mengurus dalaman kita. Yang keduanya, kemahiran teknikal yang perlu ada dalam seseorang individu itulah. Jadi betul tu apa yang dikongsikan oleh Puan Fariza, di mana walaupun kita ada minat, tapi kalau tak ada ilmu, kalau tak ada kemahiran pun kita tak akan ke mana. Jadi untuk kita mengasah bakat yang kita ada, untuk kita mengasah kemahiran yang kita ada, kita perlu mengikuti kursus-kursus yang kita cenderung untuk ceburi seperti yang dikongsikan oleh Puan Fariza. Jika berminat dalam bidang masakan, perlu mengasah bakat tersebut. Betul. Ya, kita faham mungkin kita dah biasa masak, jadi kita rasa macam dah hebatlah, dah pandailah, tapi sebenarnya mungkin tidak cukup lagi bagi orang lain, mungkin tidak cukup lagi sempurna ataupun tidak cukup lagi untuk dirasakan oleh orang lain. Jadi kita perlu sentiasa mengasah bakat kita dari semasa ke semasa. Jadi Puan Fariza sendiri sebagai seorang usahawan, mungkin boleh kongsikan bersama penonton dalam keadaan pandemik ini, apakah jenis perniagaan yang boleh dilakukan oleh golongan muda khususnya, ataupun bagi dalam kalangan penonton kita ada yang hilang punca pendapatan ataupun dikurangkan gaji. Okey, suka saya nak katakan di sini, dalam musim pandemik ni, bisnes ataupun perniagaan yang paling sesuai adalah perniagaan yang mesra PKP ataupun mesra pandemik. Macam mana tu? Macam mana perniagaan yang mesra PKP? Saya bagi contoh satu. Sekarang ni orang tak datang mall dah. Orang ada yang pergi mall tapi tak ramai. Terkesan. Jadi apa perniagaan, takkanlah kita nak pergi dekat orang yang dekat tempat yang tak ada orang beli, kan? So the best thing yang kita boleh buat dalam musim PKP, bisnes yang mesra PKP adalah bisnes yang bisnes online lah. Contohnya banyak sebenarnya, banyak yang boleh di-online-kan bisnes ni. Contohnya bisnes masakan boleh, bisnes baju boleh, kan? Bisnes apa lagi? Bisnes nak jual apa lagi? Banyaklah sebenarnya. Bunga kita lihat boleh. Sekarang kan? Kat laman sosial lah. Even kain tudung ke, anting-anting ke, barang kemas ke, semua boleh. Semua perniagaan yang mesra PKP lah, semua boleh. As long dia ataupun perniagaan sebagai runner, rider. Betul, saya suka ni. Kan? Okay, semua boleh. Jadi sekali lagi itu ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Fariza binti Umar di atas perkongsian beliau bersama kita pada pagi ini, yang seperti dikongsikan kepada anda semua bahawa walaupun pandemik masih melanda negara kita, namun kita masih ada ikhtiar. Kita perlu ikhtiar untuk mempelbagaikan lagi cara kita mendapatkan side income. Seperti yang dikongsikan, kita boleh melakukan perniagaan kecil-kecilan daripada rumah untuk membantu kita menjana pendapatan kita. Sebenarnya banyak yang boleh kita lakukan di rumah selain daripada masakan, selain daripada bunga. Mungkin dalam kalangan kita hari
pada hari ini mungkin ini masanya saya cuma syorkan sahaja. Mungkin ini masanya anda boleh pergi ke almari anda lihat pakaian-pakaian yang lama yang tidak digunakan. Mungkin anda boleh menjualnya di laman sosial anda. Daripada anda simpan di dalam almari bertahun-tahun tidak dikenakan lagi, lebih baik anda boleh menjualnya dengan harga yang murah. Bukan saja anda mendapat keuntungan, tapi anda dapat juga mengurangkan pakaian yang banyak tu dalam almari anda itu. Jadi selepas ni kita akan bersama lagi dengan seorang kita tamu yang akan mengupas tentang topik apa? Terus kekal setia bersama saya. Jangan lupa kekal setia. Ya, kembali lagi bersama saya Sharon Kezia hanya dalam siaran Sejahtera Asia. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang terus kekal setia bersama saya sehingga ke penghujung rancangan. Jadi kita ucapkan juga terima kasih kepada Puan Farisa binti Umar atas perkongsian beliau lahirnya peluang kerjaya semasa PKP. Jadi hari ini kita akan kongsikan dengan anda satu lagi topik yang menarik, iaitu e-sport di Sarawak. Jadi saya kira apabila saya sebut pasal e-sport di Sarawak ni, khususnya golongan-golongan muda ni mesti dah teruja kan dengan topik kita pada pagi ni, iaitu e-sport di Sarawak. Jadi Sarawak All Star E-Sport SAS diasaskan pada tahun 2018 sebagai hos acara kebanyakan e-sukan mobile. Ditubuhkan sebab pada masa itu acara e-sport belum pernah diadakan di Sarawak. Bermula dengan menganjurkan acara e-sport mobile sebagai hobi di kawasan Petrajaya, reputasi SAS menjadi tumpuan pelbagai agensi kerajaan dan swasta sebagai penganjur untuk program-program e-sukan di serata negeri Sarawak. Jadi SAS ini dia mengutamakan e-sukan kategori mobile untuk amatur dengan harapan bakat mereka dapat digilap dan diangkat ke peringkat yang lebih tinggi oleh Kementerian Belia dan Sukan. Jadi setakat ini, untuk pengetahuan anda, SAS telah mengadakan lebih daripada 20 buah acara e-sukan yang bertemakan positif gaming dan e-sport for everyone. Jadi hari ini kita akan mengupaskan topik ini bersama dengan Encik Ahmad Alif bin Kamal yang merupakan penasihat kepada SAS. Apa khabar Encik Alif? Alhamdulillah. Selamat pagi. Selamat pagi. Awal datang pagi tadi kan? Iyalah. Hari Sabtu lagi. Jadi demi anda semua, kami menjemput tetamu-tetamu ni awal pagi tahu untuk mengupas topik-topik ni bersama dengan anda. Jadi sebagai pelopor dan juga trend e-setter, sebagai pelopor dan juga trendsetter e-sukan di Sarawak, boleh Encik Alif ceritakan sedikit sejarah Sarawak All Star ni yang mula ditubuhkan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali kita mengucapkan terima kasih kerana kita diberikan ruang dan juga peluang untuk mempunyai sedikit masa untuk kita menyampaikan maklumat berkenaan dengan siapakah kami ya, betul. Dan juga apakah sebenarnya yang kami lakukan untuk kita kata kemajuan secara khususnya di dalam industri ini sendiri ataupun secara amnya adalah untuk anak-anak muda dan juga pelbagai lapisan masyarakat yang berada di luar sana. Betul. Jadi e-sport apabila disebut ataupun dalam bahasa kita e-sukan, jarang-jarang sekali ada orang dengar dan mungkin ada yang merasakan macam ini adalah permainan video, gaming. Jadi gaming dan juga permainan video sering mendapat kritikan yang agak negatif daripada banyak pihak. Ini saya sokong. Kebanyakan ibu bapa bila kita sebut pasal e-game ke apa-apa saja, mesti orang, khususnya ibu bapa akan menganggap perkara ini adalah satu yang negatif. Agak negatif. Jadi kita berbangga kerana apa? Kerana sekitar tahun 2018 terdapat perkembangan yang sudah semestinya semakin pesat dalam Malaysia itu sendiri. Sudah semestinya di bahagian luar negara, industri e-sukan ini merupakan industri yang sudah pun berkembang sangat-sangat maju. Ada yang dalam bahasa mudahnya adalah multi-million dollar business di luar sana. Tetapi apakah yang kita mampu buat dan mampu sumbangkan? Ini adalah hasil kotak fikiran dan juga akal fikiran daripada beberapa beliawatan tempatan sendiri daripada area Kuching kita yang bersama-sama untuk berkumpul, mencari jalan dan mencari satu metodologi ataupun kaedah bagaimana kita nak bawa e-sukan yang dah famous
di luar negara untuk datang sampai ke tahap negeri dan daerah dan bahagian Kuching kita sendiri, dan apa yang kita boleh contribute, kita boleh sumbangkan, dan kita sama-sama ikuti keseronokan, kegairahan di dalam menceburi industri yang sangat-sangat terbaru, sangat-sangat bunyinya mewah. Jadi kita memang betul-betul sangat-sangat berminat. Jadi apabila sekumpulan warga belia ini berkumpul, maka mereka turut bersama-sama cuba untuk menubuhkan sesuatu bentuk kelab lah sebenarnya, satu pertubuhan. Jadi dekat situlah datangnya idea di mana mereka menamakan kelab ini sebagai Sarawak All Stars Esport. Jadi sudah seperti yang telah dinyatakan seperti tadi, ada banyak acara kita sempat telah pun anjurkan setakat ini. Kita turut aktif dan sehingga ke hari ini kita masih lagi cuba untuk mencari seberapa banyak ruang, seberapa banyak peluang, seberapa banyak tajaan dan sebagainya untuk kita teruskan supaya kita dapat bawa yang ideologi yang kita namakan tadi, iaitu positive gaming dan juga e-sports for everyone. Jadi kalau sebut saja pasal positive gaming dan e-sport for everyone ni, saya tertarik dekat sini sebab dia mengatakan positive gaming. Seperti yang telah dikongsikan oleh Encik Alif tadi, kebanyakan golongan bapa khususnya menganggap perkara ini negatif. Jadi mungkin boleh Encik Alif huraikan sedikit tentang tema ini. Baik, jadi kita berpegang kepada dua perkara ini kerana dua perkara ini adalah kita kata menjadi tunjang ataupun tonggak utama apabila kita melaksanakan kegiatan di dalam kelab kita sendiri. Jadi yang pertama sekali, apabila kita sebutkan berkaitan dengan positive gaming, isukan pada dasarnya terdapat sedikit perbezaan berbanding dengan e-games. Okay. E-games ini membawa maksud permainan elektronik, dan permainan elektronik ini semua tahu macam video games, main dekat dalam telefon, main dekat dalam konsol, komputer dan juga lain-lain. Jadi bila kita bercakap mengenai e-games itu sendiri, itu adalah aktiviti yang dilaksanakan oleh peminat-peminatnya. Maksudnya sesiapa saja yang ada di luar sana, mereka mungkin akan bermain secara casual ataupun bermain dengan kita kata macam mungkin mempunyai sedikit ketagihan, main dalam jangka masa yang lama dan sebagainya. Jadi apabila kita sebutkan positive gaming, membawa maksud kita membawa satu perspektif yang baharu untuk kesemua orang-orang awam maupun orang yang sudah pun berada dekat dalam industri ataupun dalam bidang ini sendiri. Kita katakan isukan mempunyai kelainan yang sangat yang kita kata boleh tampak dengan jelas. Di mana apabila kita bermain secara casual ataupun biasa-biasa, kita hanya dapat meriliskan stres. Kita dapat mendapatkan hiburan sedikitkan, melepaskan si regangan yang berlaku mungkin daripada kerja dan belajar dan sebagainya. Tetapi apabila kita masuk ke dalam isukan, stres yang kita cuba lepaskan tadi, dia akan datang semula. Kerana apa? Bila kita sebut pasal isukan, yang menjadi satu gabungan beberapa orang ataupun secara individu, dia akan berusaha untuk bermain dengan lebih baik kerana terdapat elemen kompetitif. Adanya hadiah yang dipertandingkan, adanya kerjasama berpasukan dan juga memerlukan komunikasi yang lebih mendalam untuk mereka mengatur strategi, untuk mereka cuba mengatasi pesaing-pesaing yang lain. Jadi bila datangnya isukan itu sendiri, apa yang kita dapat saksikan iaitu pola pemain kepada permainan video itu sendiri sudah pun berubah. Dia mula bermain video game tetapi jadi serius. Seriusnya mengalahkan, kadang-kadang kita kata mengalahkan belajar, ada mungkin pekerjaan dan sebagainya. Ini kerana terdapat satu kita kata objektif yang cuba dicapai, memenangi pertandingan, mendapatkan sejumlah wang yang dijadikan hadiah untuk pertandingan tersebut dan juga lain-lain. Jadi apabila datang dengan ciri-ciri kita kata nak menimbulkan positif gaming ini untuk mengubah perspektif ini, kerana apa? Kerana kita nak pergi bertanding, kita nak menceburi bidang ini secara lebih profesional dan sebagainya, kita akan ditentang kerana perspektif negatif yang lebih awal datang tadi kan. Jadi bila kita cuba untuk beranjak menyatakan kepada masyarakat di luar sana, we have to play because we have to achieve. Kita ada satu pencapaian yang kita nak dapatkan. Jadi kita perlu mendapatkan sokongan, kita perlu mendapatkan dokongan. Sebab itu kita cuba untuk menyampaikan kepada masyarakat
ini adalah elemen positif gaming. Dari sini saya setuju di mana apabila kita lihat Encik Alif sendiri sudah kongsikan bahawa sebenarnya e-sport ini bukanlah seperti video game semata-mata. Dia ada objektif dia di situ di mana kita secara tidak langsung saya boleh katakan sini dapat membina kreativiti, dapat membina ilmu pengetahuan kita untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Jadi selepas ni kita akan ketahui apakah jenis-jenis permainan e-sport yang ada. Terus kekal setia bersama saya hanya dalam siaran Sejahtera Asia. Ya, kembali bersama saya Sharon Kezia dan juga tetamu kita Ahmad Alif bin Kamal dengan topik kita pada pagi ini, e-sport di Sarawak. Jadi sebelum berehat tadi kita tak sempat nak tanya dia, apakah jenis-jenis permainan e-sport yang ada? Ini soalan yang kita kata memang digemari oleh ramai yang di luar sana kerana sudah semestinya bila kita laksanakan satu bentuk permainan video untuk dipertandingkan, golongan-golongan muda akan berasa tertarik berdasarkan kepada apa yang kita pertandingkan. Jadi betul. Antara contoh yang selalu SAS bawakan kepada penduduk tempatan kita di sekitar Kuching dan juga bahkan sehingga ke seluruh negeri, kita selalu mengutamakan permainan yang berasaskan mobile phone ataupun telefon mudah alih dengan telefon pintar. Kenapa? Kerana ramai dalam kalangan golongan muda, ramai dalam kalangan mereka-mereka yang ingin untuk bertanding, mereka lebih kita kata dekat. Hampir semua orang ada telefon, betul kan? Betul. Berbanding dengan yang ada komputer ataupun konsol, maka kita mengambil pendekatan yang lebih ramai mungkin yang boleh menceburinya. Kerana kita nak cungkil bakat daripada mereka yang mungkin baharu yang belum pernah lagi mencoba dalam bidang ini. Jadi sebenarnya kita sangat-sangat tertarik untuk kembali kepada masyarakat, kembali kepada orang-orang tempatan kita dengan cara begini. Maka dari segi telefon pintar ataupun smartphone ni, kita selalu mempertandingkan pertandingan yang sangat permainan yang sangat popular adalah antaranya Mobile Legend Bang Bang ataupun MLBB dalam bahasa singkatannya, dan juga PlayerUnknown Battleground ataupun PUBG. Dan PUBG ini pula seperti yang ramai pemain di luar sana tahu, ada dua jenis. Satu di dalam komputer dan satu lagi di dalam telefon. Jadi kita selalu utamakan yang di dalam smartphone inilah, iaitu PUBG Mobile. Jadi selalunya kalau kita buka pertandingan ini, dia pasti akan dapat mencapai dalam lebih kurang sekitar 60 ke 100 pasukan. Wow, di mana satu pasukan untuk Mobile Legends sahaja ada 5 orang. Jadi kita boleh bayangkan kalau sekiranya 64 pasukan bertanding, maksudnya ada dalam lebih kurang hampir 300 orang yang akan bermain. Dan manakala untuk PUBG M, kita ada lebih kurang 75 sehingga ke 100 pasukan. Ini adalah sekitar 400 orang. Jadi dekat sini kita boleh betul-betul tarik golongan-golongan muda, di mana mereka akan berjumpa sama sendiri. Kita akan kumpulkan ke semua wakil peserta. Peserta-peserta ini mereka akan mula berkomunikasi, dan bila mereka mula berkomunikasi biasanya untuk tujuan scrim ataupun latihan sebelum pertandingan bermula. Jadi dekat situ kita dah dapat membina elemen kompetitif dan percampuran pengalaman dan percampuran strategi dan sebagainya. Jadi kita dapat menggalakkan lebih banyak lagi kesan-kesan positif dalam permainan ini. Jadi ada lagi beberapa permainan video lain yang kita gunakan seperti FIFA. Ini adalah untuk permainan bersifat konsol. Dan juga kita ada permainan dekat dalam PC seperti Dota, Defense of the Ancients, dan juga CSGO sebelum ini, iaitu Counter-Strike Global Offensive. Jadi jika sekiranya ada pertandingan-pertandingan yang menggunakan peranti-peranti ataupun konsol yang lebih besar seperti ini, kita akan bekerjasama dengan beberapa lagi persatuan-persatuan ataupun kelab-kelab yang lain untuk turut sama berkecimpung. Kita akan buat satu acara besar-besaran dan kita akan pertandingkan banyak jenis permainan video sekaligus. Dia dapat nampak tu sambutan daripada orang ramai terhadap e-sport ni memang boleh dikatakan sangatlah menggalakkan. Tapi kan Encik Alif,
Saya kira mesti ada dalam kalangan ibu bapa ni sekarang ni mungkin dah tertanya-tanya dah ni. Adakah e-sport ni boleh menyebabkan ketagihan? Inilah kita katakan macam apabila kita dah membiarkan anak-anak muda, terutama sekali kita punya sasaran utama kan. Dan juga ada juga golongan-golongan belia yang dah bekerja. Tetapi mereka pun tidak dapat lepas daripada isu ketagihan. Okay? Dan kadang-kadang sedangkan bermain sebagai hobi pun boleh menjadi ketagihan. Jadi apatah lagi apabila kita kata melibatkan sehingga ke peringkat yang di mana ada hadiah dipertandingkan dan ada kata trofi untuk dimenangi. Jadi kadang-kadang mereka mungkin akan sampai ke satu fasa di mana mereka terpaksa meletakkan lebih banyak masa, mengorbankan lebih banyak wang dan juga tenaga untuk tujuan mendapatkan sesuatu ataupun mengambil pencapaian tersebut. Tetapi walaupun ini adalah antara cabaran-cabaran yang kita akan hadapi, namun dengan meletakkan satu bentuk dorongan positif seperti ini, sekurang-kurangnya kita akan dapat mengatasi isu-isu yang lain yang mungkin akan timbul. Terutama sekali bila kita masuk ke zaman pandemik seperti ini, kebanyakan kita kata tempat mempunyai kawalan pergerakan dan juga sebagainya. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat mengurangkan pergerakan dalam kalangan rakyat kita juga. Karena sekarang ni pertandingan semua kita buat versi online. Tambah-tambah permainan video lagi senang kita buat versi online-nya. Jadi ini kita boleh membantu untuk rakyat-rakyat kita, terutama sekali golongan orang muda untuk stay at home. Dan sebelum ini ketika kita masih di normal lama, sekurang-kurangnya peserta-peserta yang bakal bertanding ini, mereka akan berjumpa dengan rakan-rakan pasukan, mereka akan jumpa dengan pihak-pihak lawan, sekurang-kurangnya untuk berbincang mengenai permainan ini dan bukannya berbincang mengenai sesuatu yang kurang baik ataupun melakukan aktiviti-aktiviti gejala sosial yang lebih berbahaya. Jadi kebanyakan juga perokok dan sebagainya yang terpaksa mengeluarkan duit untuk dihabiskan kepada benda yang tidak sihat, sekarang ini berubah menjadi untuk kita kata macam top up dekat dalam permainan video. Jadi dia akan mengubah sekurang-kurangnya kita kata mereka sudah pun mempunyai sedikit perubahan ke arah mungkin kesihatan yang lebih baik, walaupun kita kata mungkin tidak dapat menyeimbangi masa buat masa ini ataupun komitmen dan sebagainya, tapi sekurang-kurangnya mereka kurang melakukan perkara yang sifatnya lebih negatif. Sekadar ketagihan tersebutlah yang mereka kena belajar untuk atasi daripada semasa ke semasa. Sebab dia dapat mengalihkan fokus mereka tu kepada sesuatu yang lain seperti e-sport. Tapi kita nak tahulah juga Encik Alif, bagaimana sambutan anak-anak negeri Sarawak sendiri terhadap e-sport ni? Jadi insya-Allah kita kata setiap kali apabila kita melaksanakan acara yang bersifat macam untuk satu bahagian ataupun kadang-kadang untuk the whole negeri ataupun satu wilayah kan, selalunya bila kita buka penyertaan untuk Mobile Legends sahaja mengambil masa sehari ke 2 hari, penyertaan sudah pun penuh. Kalau untuk PUBG M yang permainan tembak-tembak yang lagi ramai pemainnya di luar sana, ia mengambil sekitar 2 sehingga ke 4 jam sahaja untuk penuh hampir 50 ke 70 pasukan. Jadi dekat sini menunjukkan setiap kali kita nak buka, maksudnya akan ada pihak-pihak yang sudah pun menunggu, bersiap sedia dengan kesemua laman rasmi kita, ruangan rasmi untuk kita berkomunikasi dengan interaksi. Mereka akan tunggu. Ada announcement, ada post mereka akan tengok, baca dan dia akan terus menyertai, dia akan terus melakukan prosedur-prosedur yang perlu, yang penting untuk mereka confirmkan penyertaan dan registration mereka. Jadi dekat sini saya menunjukkan setiap kali kita ada acara yang mempunyai permainan video yang berunsurkan mobile phone ataupun smartphone, memang anak-anak negeri kita cepat. Memang cepatlah. Sekejap. Dan kita dapat nampak lihat di situ sokongan mereka kepada Sarawak All Star Esport. Jadi sebelum kita melabuhkan tirai kita pada hari ini, ya Encik Alif mungkin boleh kongsikan bersama orang ramai bagaimana sekiranya mereka ingin mengikuti e-sport dan apakah kelayakan untuk mengikuti pertandingan e-sport ini. Okey, baik. Jadi kadang-kadang ramai yang mungkin macam kurang pasti ataupun tidak mendapat maklumat yang mencukupi dan tidak tahu mana nak cari kan. Jadi kami di Sarawak All Stars Esports, kita sendiri mempunyai FB ataupun Facebook rasmi. Okay, di mana dekat Facebook dan juga FB rasmi kita terdapat kontak ataupun nombor perhubungan utama yang mungkin ada mereka yang di luar sana yang berminat untuk
mencari kita dan juga cuba untuk ikuti apa acara yang kita anjurkan. Dekat biasanya FB itu sendiri juga kami gunakan sebagai kita kata platform ataupun landasan untuk melakukan pengumuman apakah pertandingan ataupun acara yang mungkin ada dalam masa yang terdekat. Tetapi di samping itu mungkin ada yang ingin cuba mendapatkan lebih daripada sekadar bermain, iaitu kita kata macam apa aktiviti-aktiviti kami. Kerana kita bukan setakat ada pemain sahaja di dalam dunia industri ini. Kita ada streamer, kita ada juga caster ataupun pengulas sukan lah. Lebih kurang punya kerjanya adalah untuk memberikan ulasan. Saya ingat sekarang ni dah sangat kata orang apa popular, trend kan. Betul Sual. Jadi kita kalau ada kita contoh lihat banyak. memang banyaklah yang maklumat dan informasi yang dikongsikan di laman Facebook Sarawak All Star Esport. Jadi anda boleh terus melawat laman Facebook mereka iaitu Betul. Sarawak All Star Esport. Jadi sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Ahmad Alif bin Kamal di atas Sama-sama. perkongsian beliau tentang Sarawak All Star Esport. Jadi kepada anda semua terus kekal setia bersama kami pada setiap hari Isnin sehingga hari Ahad pukul 7.30 pagi sehingga 8.30 pagi hanya di TVS saluran 122 Astro dan My TV. Jadi kami harapkan paparan kami pada pagi ini dapat memberi anda inspirasi, motivasi dan rujukan kepada kita semua. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Saya Sharon Kezia hanya dalam Sejahtera Asia. Dari inspirasi kami cetuskan inovasi. Bye-bye.